Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan masuk kepada topik seterusnya iaitu bab 3 yang berkaitan dengan peta laka. Peta laka merupakan gambaran permukaan bumi yang dilukis dan dilihat daripada arah atas. Maksudnya, sebagai contoh, kita berada di atas permukaan awan. Lepas tu kita nampak segala objek yang terdapat pada permukaan bumi. Dan setiap itu mempunyai ciri-ciri dan simbolnya yang tersendiri. Oleh itu, ayuh kita lihat video yang telah cikgu sediakan bagi memberikan kamu kefahaman yang lebih lengkap dan jelas berkaitan dengan peta laka. Ayuh kita saksikan. Beberapa ciri yang perlu ada pada peta laka. Yang pertama adalah tajuk di mana kita lukis pada bahagian atas peta laka. Yang kedua adalah pemidang. Pemidang ni dia macam kotak yang ada pada luar kita punya peta laka ataupun border lah. Yang ketiga adalah arah mata angin. Yang mana arah mata angin ni dia akan berada pada sisi sebelah kanan paling atas kita punya peta. Dan yang keempat adalah simbol. Simbol ni bermaksud segala bentuk objek yang kita nampak pada permukaan bumi yang itu akan kita tafsirkan dalam bentuk simbol. Dan yang terakhir adalah petunjuk, di mana segala bentuk ataupun simbol yang terdapat pada peta laka ni kita perlu tulis dalam bahagian petunjuk. Seterusnya adalah simbol-simbol yang terdapat dalam peta laka. Simbol merupakan lambang yang mewakili ciri-ciri yang terdapat dalam peta laka. Sebagai contohnya, kamu ingin melukis lakaran rumah ataupun penempatan. Dari sini, kamu tidak boleh sesuka hati melukis bentuk rumah yang mempunyai pintu, bentuk rumah 2 tingkat, bentuk rumah yang mempunyai tingkap atau sebagainya, kerana simbol bagi rumah ianya hanyalah khusus sebagai bentuk segi empat dan mempunyai warna hitam pada bahagian dalamnya. Dan itu adalah merupakan simbol bagi rumah. Seterusnya kita akan pergi kepada simbol-simbol yang terdapat dalam peta, di mana terdapat 4 simbol yang terdapat dalam peta laka, iaitu simbol kawasan, simbol titik, simbol perkataan dan juga simbol garisan. Baiklah, bagi penyataan yang pertama iaitu simbol kawasan. Simbol kawasan ini merupakan simbol yang mempunyai kawasan guna tanah yang luas, di mana ianya terdiri daripada kawasan hutan. Sebagai kita ketahui, hutan mempunyai kawasan yang luas. Ladang getah, rumput, garisan kontur. Garisan kontur ini merupakan garisan yang terdapat di kawasan bukit. Ladang kelapa sawit, sawah padi, paya bakau, kelapa dan nipah, di mana ianya adalah khusus bagi penanaman tumbuhan yang berskala besar. Sebagai contohnya, pokok kelapa sawit. Simbol kawasan ini khusus kepada kawasan yang mempunyai guna tanah ataupun kawasan tanah yang luas sahaja, dan segala bentuk simbol itu dikenali sebagai simbol kawasan bagi kawasan tersebut. Titik, di mana simbol titik ini mewakili tempat ataupun tapak bagi sesuatu kawasan. Sebagai contohnya, masjid, kuil, tokong, di mana bagi masjid ianya adalah berbentuk segi empat berwarna hitam dan terdapat gambar bulan. Begitu juga dengan kuil dan tokong. Seterusnya adalah tanda titik 25 bermaksud tanda tinggi, yang mana tanda ini kebiasaannya berada pada kawasan yang mempunyai garisan kontur. Juga merupakan ianya merujuk kepada poin ataupun lokasi tertinggi bagi sesuatu tempat, dan kebiasaannya ianya berada di kawasan bukit lah. Seterusnya adalah simbol tanda aras, di mana tanda aras ini menunjukkan poin ataupun lokasi ketinggian sesuatu tempat dengan lebih tepat dan lebih jelas. Maksudnya, kalau dekat kawasan bukit tu ada tanda aras ni, bermaksud kawasan itu mempunyai koordinat ataupun lokasi ketinggian yang tepat berbanding dengan kawasan-kawasan yang tidak mempunyai tanda tersebut. Dan seterusnya adalah stesen trigonometri, di mana stesen ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahawa terdapat
puncak bukit ataupun gunung, yang bermaksud di kawasan itu ketinggian sesuatu tempat adalah berdasarkan puncak bukit ataupun gunung, dan ini merujuk kepada simbol stesen trigonometri. Simbol garisan, di mana simbol garisan ini mewakili ciri-ciri ataupun sesuatu yang berbentuk garis. Sebagai contohnya sungai, di mana kita ketahui sungai merupakan salah sebuah objek yang mempunyai aliran ataupun cabang-cabang anak sungai yang lain, dan sebab itulah dia diwakili oleh simbol garis. Seterusnya adalah tali air, pantai, jalan kereta api, lorong jalan kaki, jambatan, jalan raya, sempadan dan juga benteng, di mana kesemua objek yang dinyatakan tadi menggambarkan simbol garisan untuk memaparkan cirinya sewaktu berada di atas peta lakar. Dan ianya penting supaya kita dapat membezakan di mana yang mana satu simbol garisan, yang mana satu simbol titik, dan yang mana satu simbol-simbol bagi objek-objek lain yang seharusnya berada di dalam sesebuah peta lakar. P titik bermaksudnya itu adalah kawasan pejabat pos. Ini kerana dalam peta lakar kawasannya adalah terhad dan kita tak boleh tulis dia punya full perkataan. Begitu juga dengan balai polis, ladang, hospital, sungai, Tanjung Kuala dan sekolah, di mana setiap perkataan itu mempunyai dia punya perkataan singkatan yang memudahkan kita untuk memahami apakah sebenarnya yang wujud di dalam sesebuah peta lakar itu untuk kita lihat dan faham. Seterusnya kita akan pergi kepada pandan darat fizikal dan juga pandan darat budaya. Tadi kita telah faham berkenaan dengan simbol-simbol yang terdapat pada peta lakar. Simbol yang ada pada peta lakar ini mewakili pandan darat fizikal dan juga pandan darat budaya, di mana pandan darat fizikal ini merupakan ciri-ciri semula jadi yang terdapat pada peta tersebut, sebagai contohnya bentuk muka bumi, saliran, tumbuh-tumbuhan semula jadi, dan dapat kita lihat kat sini dalam buku teks awak. Di sini diberi contoh pandan darat fizikal seperti rumput, nipah, hutan, paya bakau, kontur, sungai, gunung, tasik dan paya, di mana ianya terhasil daripada permukaan bumi kita itu sendiri, dan ianya berlaku secara semula jadi dan tidak melibatkan kerahan ataupun tenaga manusia. Dan seterusnya, kita dapat lihat pandan darat budaya pula, ianya memaparkan ciri-ciri ataupun hasil daripada pembuatan manusia itu sendiri, sebagai contohnya penempatan ataupun kawasan tempat tinggal kita. Yang kedua adalah pengangkutan. Ketiga adalah kegiatan ekonomi, di mana sebagai contohnya bagi kawasan penempatan umum kita ketahui rumah adalah dibina hasil daripada tenaga kerja dan kerahan manusia. Oleh itu ianya dipanggil sebagai pandan darat budaya. Seterusnya adalah kilang. Kilang merupakan sumber ataupun tapak untuk manusia melakukan kegiatan ekonomi, dan disebabkan itulah ianya tergolong dalam pandan darat budaya. Dan diikuti dengan jalan raya, sawah padi kerana ianya merupakan hasil daripada perbuatan manusia, kerana ia ditanam oleh manusia dan tidak terhasil secara semula jadi. Dan diikuti dengan pohon kelapa sawit, getah, jambatan dan juga sekolah, di mana di sini dapat kita lihat bahawa wujud perbezaan di antara pandan darat fizikal dan pandan darat budaya, di mana pandan darat fizikal ianya lebih khusus kepada ciri-ciri semula jadi yang telah wujud sekian lama di atas permukaan bumi kita, manakala pandan darat budaya pula merujuk kepada hasil ataupun kerahan tenaga manusia untuk menghasilkannya bagi kegunaan kita dan kegunaan masyarakat di sekitar, dan ianya adalah 100% buatan manusia dan tidak melibatkan sebarang proses semula jadi.